dia diganggu dengan bunyi mesin basuh lama. Mesin basuh yang agak lama, agak tua, macam kain yang ada dalam tu sendat pukul 10 malam kau. Ikan shilling tu sebagai tempat tinggal kau. Idea dia tampalkan balik semula shilling yang runtuh tu. Sebab shilling tu kan tingkat 5. Bila tingkat 5, bila nampak atas tu macam seram je dia rasa. Selepas dia kunci pintu, Idea dengan selamba dia berseloroh. Masak tu jangan lupa bagi sikit. Tolong kemas sikit rumah aku ya. Tiba-tiba getekang. Bunyi pintu dia hempas. Bunyi tapak kaki menuruni anak tangga. Pukul 2 petang dia balik rumah, dia nak angkat pakaian jemuran dia yang disidai semalam. Lepas tu dia tengok kan seluar kecil dia tu bertaburan atas lantai dengan pakaian lain elok je macam biasa, cuma pakaian kecil tu je yang bertaburan dekat atas lantai tu. Bila Aidil dia tuju kat tempat kerja kali ni, dia tekad dia nak tanyakan pada rakan-rakan sekerja dia pasal rumah sewa dia tu. Salah seorang daripada rakan sekerja dia mula buka cerita. Aku dulu duduk sebulan je kat situ, tak tahan anak aku asyik menangis je. Kata kawan dia yang bekerja sama dengan dia, dia otai juga mestilah ada apa-apa tu. Bisik hati Aidil lah, dia cuba untuk mengenal dan menghormati otai-otai lama kat situ, orang-orang lama semua kat situ. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Masuk bilik, dia dengar bunyi seritan dekat siling bilik dia. Aku dah cubalah buat apa yang disuruh. Dia otai juga mestilah ada apa-apa tu. Bisik hati Aidil lah, dia cuba untuk mengenal dan menghormati otai-otai lama kat situ, orang-orang lama semua kat situ. Aidil dia tanggalkan paku, lepas tu dia biarkan siling tu renggang. Dia macam seolah-olah buka satu ruang lah, sikit ruang untuk sesuatu kan. 3 hari berlalu tau. Sudah 3 hari tu lah, memang tak ada kedengaran lah bunyi dekat atas siling tu. Dan pada hari keempat, bunyi siling jatuh dekat ruang tamu Aidil. Bunyi yang kuat tu seolah-olah macam kaca berderai. Kaca yang jatuh berderai kan. Buatkan Aidil ni terjaga, dia tidur pada waktu petang tu, bila lebih kurang pukul 4 petang. Betul lah kata Alif, ada yang nak keluar sebab marah dengan mengeluarkan bunyi tak menyenangkan. Bisik hati Aidil lah, dia nak pujuk diri dia, dia nak kuatkan semangat dia kan. Sambil-sambil tu dia menggeliat. Betul, sangkaan Aidil selama ni memang tepat sekali. Aidil dia bersemangat sebab tekaan dia tu kali ni tepat. Keadaan tu agak meremangkan bulu roma dia bila dia tengok ada kucing hitam tau menggigit seekor anak kucing dekat depan pintu rumah dia. Masa tu dia tengok kucing tu baru beranak. Kucing tu lah dengan mata pinang buatkan dia ni lebih seram bila seolah-olah macam kucing tu marah pada Aidil sebab Aidil tak buka pintu, dia nak keluar. Rupanya kisah pasal kucing je orang. Macam-macam lah Aidil ni. Aidil dia cepat-cepat buka pintu, dia nak biarkan kucing tu keluar. Itulah misteri dekat siling dia. Aidil dibersihkan siling yang pecah kali ni, lepas tu dia biarkanlah ada ruang renggang sikit kan. Lepas tu tak lama tu dia dah tak ada berhajat lah nak tutup siling tu, nak tampal siling tu, lantak lah kan. Kan aku dah cakap kau nak tampal juga. Alif dia telefon bagi tahu pada Aidil. Dia orang lama kat situ, dia tahu apa yang berlaku kat situ. Aidil tercengang. Lepas tu agak pelik lah, macam mana Alif ni boleh tahu pula siling dia dah pecah semula. Itu sebenarnya misteri yang terdapat kat situ. Kenapa panjang lebar Aidil ni bagi tahu kat situ? Sebab Aidil confused dengan karakter Alif. Macam mana Alif boleh tahu? Aidil dia cepat-cepat letak telefon sebab dia rasa pelik dengan Alif dan dia mula fikirkan sesuatu yang tak kena tentang Alif. Tuk tuk tuk, bunyi ketukan pintu buatkan Aidil ni rasa lebih seram. Dia biarkan je, dia terus masuk bilik. Dia tak buka pun pintu tu, dia tak
tak sempat pun nak buang pecahan shilling ke dalam tong sampah. Tadi dia dah kumpulkan kan shilling yang pecah-pecah tu kan, dia tak sempat. Dia tinggal macam tu je. Dia masuk bilik air, lepas tu dia mandi dengan air yang dipasang, memang dia sengaja pasang kuat-kuat, dia nak hilangkan tekanan pada badan dia. Dia agak terkejut, dia agak macam pelik lah kan, banyak benda bermain di fikiran dia. Semakin lama Aidil ni dia rasa macam tenang. Lepas tu dia termenung dalam bilik air. Kau kenapa semalam aku ketuk pintu, kau tak buka? Aku call, kau letak. Alif dia menahan Aidil. Keesokan hari lah ni, bukan hari yang sama. Aidil nak pergi kerja, dia tahan Aidil. Masa Aidil nak pergi ke sekolah, dia nak tanyakan macam seolah-olah tak puas hati. Oh, maknanya Aidil ni kerja kat sekolah lah ya. Balik nanti aku lepak dengan kau jap. Aidil dia balas sambil dia tu pulas minyak motor dia. Pulas brum-brum motor dia tu kan. Dia nak pergi. Dia kena cepatlah pergi sekolah dah kerja. Sampai je dia dekat tempat kerja dia, hujan pula turun renyai-renyai. Lepas tu hujan pula membasahi kat kawasan tu sampai pukul 3 petang. Aidil terperangkap tau dekat bawah pondok, dekat mana dia letakkan motor dia berteduh. Biasa dia balik pukul 2 kan. Tapi kali ni dia terperangkap sampai pukul 3. Itulah, ada kereta kau simpan tak nak bawa. Bila hujan dah tersangkut. Aku nak balik kampung petang ni. Nantilah kita borak ya. Alif dia telefon Aidil sebab dia dah sejam tunggu Aidil dekat pondok pengawal. Aidil pula memang dah tersangkut dekat hujan. Okey, ringkas je Aidil balas sebab dia masih muskil dengan sikap Alif. Jadi dia rasakan ada something yang tak kena dengan Alif. Makin lama semakin misteri pula. Saya rasa duduk stay dekat sini. Rintih Aidil kepada orang lama dekat kediaman dia. Tak apalah, tak ada sampai mati pun kan. Jangan risaulah. Okey je. Aku dah belas tahun dah duduk sini. Jawab orang lama tu dekat Aidil tau. Boleh tak cikgu terus terang je apa ceritanya? Aidil bertanya direct to the point. Dia nak tahu. Dia tak nak lah berkias-kias lagi, nak berselindung lagi, nak bagi ayat macam teka-teki. Dia tak nak, dia dah bosan. Sabarlah, kau akan tahu juga nanti. Sabar je lah. Bukannya benda ni memudaratkan kau pun. Relax je, okey? Kau beruntung tau tak? Balas orang lama tu sambil jogging keluar daripada pagar rumah dia. Cool je. Sementara Aidil tu bingung tau, tengah memikirkan perkataan beruntung tu. Aku punyalah seram sejuk dibuatnya, dia boleh cakap aku beruntung. Rintih Aidil ni geram jugalah. Sambil dia malah layan, dia lari, dia naik ke tingkat 5. Petang tu dia stay dekat rumah dia. Ada bau keharuman tau, menusuk ke kalbu, berbau dekat hidung dia lah. Aidil ni, dia rasa ada bau macam kari, orang masak kari. Dan adalah bau sikit masakan-masakan lain. Lapar perut kalau gini gaya. Aidil dia menggeliat sambil dia pejamkan mata dia. Kalau buat kenduri, jangan lupa jemput jiran sebelah. Dia berseloroh sambil bangun, dia pasang lampu, dia beredar ke bilik air, dia nak bersihkan diri dia. Malam ni lampu koridor semua tak ada. Tak ada sebab fuse terbakar. Macam tu lah Alif dia mesej pada Aidil. Okay, no problem. Aidil dia balas mesej macam tu, simple je. Dia dah sentap kan. Aidil dia mula rasa pelik tau dengan Alif. Macam mana dia boleh tahu fuse terbakar sedangkan dia balik kat kampung? Adalah tu kot, mungkin ahli dekat kawasan tu bagi tahu dia. Dia kan orang lama kat sini. Aidil cuba nak sedapkan hati diri sendiri kan. Malam tu umpama ada satu bunyi tarian tau, dengan gegendang alat muzik yang kedengaran. Maksud tu dia dengar sama-sama, dia dekat telinga dia dengar semua. Dia terus hantar SMS pada Liza dan juga orang lama yang selalu duduk bersembang dekat situ. Ada dengar apa-apa tak? Macam tu. Aku tak dengar apa-apa, balas Liza. Kau sangat beruntung wahai anak muda. Itu pula jawapan daripada orang lama otai yang selama ni yang duduk berteka-teki dengan dia. Jam masa tu pukul 9 malam, Aidil dia cuba nak intai dekat pintu rumah depan rumah dia tu. Apa yang buatkan dia terkejut, keadaan rumah sebelah dia tu terang benderang tau. Seolah-olah macam ada majlis kat situ sedang diraikan. Majlis yang gilang gemilang, tak pernah pula terang benderang kat situ, tiba-tiba pula terang. Keadaan kat situ berbunyi riuh, rendah, buatkan Aidil rasa seram. Lepas tu Aidil buat keputusan dia nak keluar, dia nak pergi ke kedai pada malam tu. Aidil dia ajak Liza keluar dengan alasan nak belanja si Liza ni. Liza, kau ada dengar apa-apa tak
Ke kau nak berahsia dengan aku? Tak apa, malam ni kau order je nak makan apa, aku belanja. Kata Aidil lah, dia nak pujuk Liza ni untuk cerita something yang mungkin Liza rahsiakan. Kau dah kenapa ni? Cuak gila aku tengok, jawab Liza sambil disenyum. Nah, kau dah kenapa ni? Cuak gila aku tengok, jawab Liza sambil senyum. Bila dah selesai makan sambil borak semua, memang Liza tu dia dah tak dengar apa-apa benda yang pelik lagi sejak daripada last dia dengar tu lah. Oleh sebab Liza ni dah tak dengar apa-apa, Aidil buat keputusan dia tak nak bagi tahu apa-apa dah mengenai apa yang dilalui pada Liza. Dia tak nak share dengan Liza. Mak apa nak share lagi kan? Liza pun macam senyum-senyum sinis kat dia kan. Kau kalau dengar kereta kawalan jauh tu, kau join lah sekali, brother. Liza dia bergurau tau pada Aidil sambil dia beri salam dan dia berterima kasih. Itulah sebabnya kenapa Aidil ni tak nak betul terang dah dengan Liza. Sebab Liza nyindir dia macam tu. Minah ni. Aku cerita satu-satu. Kang ada yang pindah rumah kang. Gertak Aidil dalam hati seolah-olah macam dia berani pada dia pun sama juga. Acah-acah berani. Lepas tu dia pun naik dekat rumah dia tu, dia tengokkan rumah sebelah dia. Dia tengok cahaya macam kenduri tu dah tak ada. Tadi gilang gemilang, lepas tu dah hilang, dah tak ada. Dia buka pintu dan dia rasa sangat terkejut bila dia tengok semut penuh tau hurung kat kawasan depan pintu rumah dia. Dia tunduk, lepas tu dia tengok apa yang semut tu sedang hurung masa tu kan. Dia rasa sangat seram sebab semut tu menghurungi dekat situ, hurung kat kawasan tu. Dia mula fikir ada makanan ke apa ke, benda yang manis yang memang tertumpah kat situ, tapi tak ada korang. Semut-semut tu seolah-olah macam hurung benda kosong, tak ada apa pun yang nak dihurung kat situ. Dia fikir dan fikir dan fikir. Fikiran dia melayang sampai dia tiba-tiba meremang. Lepas tu apa yang difikirkan, semut tu hurung makanan yang diberi oleh jiran sebelah ke? Jiran tadi kenduri. Takkan jiran tu masuk rumah dia kan, bagi makan kat semut tu letak situ. Dia dah berpeluh-peluh. Dia rasa menyesal sangat berseloroh dengan jiran ini, minta makanan untuk beri sekali makanan kat dia. Maknanya seolah-olah macam jiran tu bagi makanan tapi semut yang makan. Dia rasa lenguh tau belakang dia. Lenguhnya belakang. Dia merintih sakit seolah dia sedang memikul guni beras seberat 50 kilo. Dia mula meraba dalam laci, dia nak capai minyak angin, dia nak sapu dekat belakang dia. Sini ada tak tukang urut yang boleh datang ke rumah bang? Dia telefon seorang kawan dia yang merupakan penduduk asal dekat situ. Ada Wak Santur namanya, kalau nak aku tolong sampaikan dekat dia dan minta dia datang rumah kau. Balas abang Bang Berahim. Boleh juga bang, kalau suruh dia datang jam 5 petang ni ya, boleh bang? Jawab Aidil sambil dia usapkan belakang dia betul-betul sakit. Dia gunakan bucu media, dah tak tahan sangat kan. Aidil tunggu dengan sabar tau kehadiran Wak Santo sambil dia buka pintu rumah yang dia tahan dengan pengalas kaki. Aidil sebenarnya terlena sekejap kat situ. Lepas tu gedegang bunyi pintu tu tutup dengan sendiri, buatkan dia terkejut. Tiupan angin tu seolah-olah macam menyambut kehadiran Wak Santo tu ke rumah dia tau. Assalamualaikum pak. Katanya mau diurut. Wak Santo tercegat dekat pintu rumah Aidil. Masuk Wak. Lama betul saya tunggu Wak. Dah sakit sangat dah ni belakang saya ni macam ada melompang. Aidil berseloroh. Wak Santo masuk dalam rumah Aidil. Lepas tu dia bersalaman dengan Aidil. Lepas tu mata dia tu pusing-pusing. Dia mandang sekeliling. Dia tengoklah dalam rumah tu kan. Duduk berdua ya pak? Soal Wak Santo pada Aidil. Duduk berdua korang. Seorang je lah Wak. Apa berduanya? Jawab Aidil. Agak seram tau. Seolah-olah macam wajah Wak Santo tu dapat tengok selain daripada Aidil. Dia nampak tengok bukan seorang. Bukan Aidil je duduk kat rumah tu. Waduh, lebam-lebam ni belakangnya. Wak Santo bagi tahu pada Aidil sambil tu dia gosok-gosokkan belakang Aidil. Tidak ada yang menggosok lagi kan? Tanya Wak Santo pada Aidil. Tidak ada lagi Wak, jawab Aidil bersahaja. Sedangkan Aidil tahu lebam tu kerana dia tekan-tekankan tempat sakit dia tu tadi dekat belakang bucu katil. Urutannya tu tak menggelikan Aidil sebab tangan Wak tu sangat kasar tau. Sekali-sekala tu dia rasa angin suruh keluar. Wak Santo relax. Tapi Aidil dah rasa meremang sebab angin tu macam lain macam. Kita boleh beza kan angin ni yang sepoi-sepoi ke yang tenang, yang rasa macam meremang, kita boleh beza kan.
Tapi Wak Santo steady sebab dia dah biasa dah dengan situasi tersebut. Pernah buat kenduri rumah ini? Tanya Wak Santo sambil dituangkan sikit lagi minyak untuk tambahkan licinnya, untuk urut lagi. Tak pernah lagi Wak. Jawab Aidil, sekali-sekala buatlah. Sini kan ramai jiran boleh tambah pahala. Jawab Wak Santo sambil ditenyeh-tenyehkan belakang Aidil. Selesai dia urut Aidil, dia ajak Wak Santo minum air kopi yang dia bancuh. Sambil-sambil tu dia isap rokok daripada seberang lah Wak Santo tu, pelawa dia kan. Kalau Raya balik kampung tak? Soal Wak Santo sampai ke kampung ditanya. Tak balik Wak, Raya seorang-seorang je kat sini. Kadang-kadang family ramai datang sini. Jawab Aidil menipu. Risau rumah dia tu diselidik oleh warga asing, oleh orang asing kan. So dia jawab lah seolah-olah macam dia stay kat situ. Mata Wak Santo ni masih lagi melihat keadaan sekeliling tau. Sambil-sambil itu dia hembuskan rokok. Tak curiga korang macam tu. Rokok cengkeh korang, rokok perisa cengkeh. Selesai semua Wak Santo tu dia nak beredar lah daripada rumah Aidil tu. Dia bersalaman dengan Aidil. Tinggi sangat rumah kamu ni, patut sakit badan. Nanti kalau perlukan telefon saja Abang Ibrahim je. Wak Santo dia cakap macam tu sambil diikat tali kasut dia. Masa dia nak turun anak tangga tu, Wak Santo sempat tau bagi tahu. Patutlah tak bosan duk tinggi-tinggi, ramai anak beranak jiran rupanya. Aidil tergamam. Dengan segera dia tutup pintu. Anak jiran? Dia tak nampak selama hari ni. Dia cuma dengar, dia tak nampak. Kau berjampi apa dengan Wak Santo semalam? Tanya orang lama yang selalu bersembang dengan tu, Pak Aidil. Tak ada apa saja, suruh mengurut belakang ni. Lengur-lengur sangat, cikgu. Jawab Aidil sambil dia usap-usapkan belakang dengan sebatang pen. Dia biasalah panggil otai dia tu cikgu. Tinggi ilmu orang tua tu kalau kau nak tahu. Kata otai tu, cikgu tu kepada Aidil. Aidil dia mula mengingatkan kata-kata akhir Wak Santo bahawa ada anak beranak jiran Aidil. Maknanya ramai tau anak beranak, ada anak-anak lagi dekat kejiranan Aidil. Memang salah ada kejiranan dia, tapi tak pernah dia jumpa. Dia mengesyaki bahawa Wak Santo tu boleh nampak selain daripada alam nyata dia. Tapi dia muskil sama ada Wak Santo tu bagi tahu sama ada anak jiran blok bawah ke, jiran yang mana satu depan ke, apa ke, dia tak boleh nak confirm kan. Bang Ibrahim minta Wak datang lagi boleh tak? Dia telefon Bang Ibrahim, dia nak minta urut lagi kan. Bukankah kau dah okey mengurut? Ni mesti kau cungkil ilmu orang tua tu kan. Dia ada ilmu orang lelaki bagi kuat tau. Orang tua tu dah balik seberang lah lawat anak dia. Tak tahulah sampai bila. Jawab Bang Ibrahim panjang lebar. Aidil tak apalah macam tu kan. Aidil dia ambil kunci motor dia, dia nak ke kedai, dia nak mengeteh. Kali ni dia rasa memang betul-betul kurang selesa sebab motor dia tu seolah-olah macam kali ni dia bawa motor tu berat. Dia rasa macam ada sesuatu yang tumpang dia. Serius, dia seberat sangat. Aidil dia pulas juga minyak dia, tapi hati dia berdebar lain macam tau. Sampai dia rasa berpeluh-peluh kat situ. Mulalah peluh tu mengalir dekat dahi dia. Dah kenapa tayar ni? Lepas tu dia tengok cis bercampur dengan tayar dia. Sampai pancit tau tayar dia. Kalau tayar pancit, takkan berat sampai macam tu sekali. Koman-koman boleh juga gerak boleh rasa tayar pancit kan. Dia lap peluh dia. Lepas tu tolak motosikal dia tu pergi dekat kedai yang berhampiran. Dia nak baiki motosikal dia. Dia minum dekat kedai yang berhampiran lah dengan kedai motor tu. Masa tu ada someone datang. Dia tanya nak minum apa bang, nak makan apa. Pemilik warung tu perempuan. Dia tanya pada Aidil, bagi bakso dengan eslo je. Aidil dia jawab ringkas sambil dia belik-belik lah telefon dia. Dia baca perihal grup WhatsApp, banyak kerja lah, banyak benda lah dia baca kat situ kan. Aidil dia sempat perhatikan pemilik kedai tu. Dia ni bini orang kan, nak darah orang muka boleh tahan, tapi kenapa asyik pandang aku je. Bisik hati Aidil pada waktu tu. Lepas tu bila Aidil dah siap hirup kuah bakso tu, akhirnya pemilik kedai tu siapa dia lah bertanya. Dia bertegur kat dia, abang tinggal kat mana, asal mana, soal macam-macam lah kan. Dia cakap lah tinggal kat kondo tu, asal dari kampung je dek. Lepas tu dia menjawab sambil tu dia sambil akak kening kan. Kenapa dari tadi lagi duk tengok ke dia? Dia tanyalah tengok ke Aidil. Dia soal lah dengan nada yang sopan. Dia pelik kenapa perempuan tu asyik tengok ke dia. Sebab banyak benda yang dilalui memang pelik. Tiba-tiba jumpa pula dengan pelayan pelik macam ni kan. So pelayan tu cakap tak ada apa, saya pelik lah bang tengok abang ni tak pernah
nampak sebelum ni. Tiba-tiba abang datang kedai saya dan tengok abang rasa macam, saya rasa macam pelik. Dia cakap macam tu lah sambil-sambil dia bungkuskan keropok untuk si Aidil ni. Aidil dia terdiam. Lepas tu dia mula rasa seram. Lepas tu bila dia dengar semua tu lah, seolah-olah macam perempuan tu ada nampak sesuatu pada diri Aidil tau. Aidil dia buka kamera telefon, dia tengok kat wajah dia tu, dekat kaunter selfie dia tengok kan. Aidil dia terkejut bila dia tengok kesan lebam dekat mata dia warna hitam. Aidil dia terlain liur. Lepas tu dia rasa terkedu kan bila tengok kesan hitam tiba-tiba ada kat muka dia kan. Lepas tu dia bangun, dia bayar, dia nak pergi bayar kat kaunter. Lepas tu dia nak balik semula. Lepas tu dia tanya berapa semua ni. Tak payahlah bayar abang, dia dapat makan percuma je kat situ. Jadi pemilik kedai tu cakap tadi dia rasa pelik dekat wajah si Aidil ni sebab wajah dia ni serupa dengan wajah kawan dia pula dah dekat alam sekolah dekat Shah Alam, nama Asro pula. Ingatkan kot lah nampak Aidil ni ada hantu sebelah ke lah, yang kau pelik dengan aku tadi dengan wajah aku sama dengan kawan hang macam tu. Aidil dia macam mengungut lah seorang-seorang kan. Aidil mula dah tinggikan suara geram lah, dah lah situasinya dia dalam keadaan seram tiba-tiba nak buat lawak macam tu. Bukan bang, sebab muka abang tu sama dengan kawan saya kat Shah Alam, bukan sebab lebam tu, tapi abang rasa tu bukan lebam tu, macam minyak rantai motosikal. Perempuan tu cakap minyak rantai motosikal. Bila masa pula Aidil ni turun motosikal, lepas tu Aidil ni pergi pegang motosikal dia ke bahagian rantai motosikal dia, tak ada. Tapi tiba-tiba je kan ada dekat muka dia tu tau, minyak motosikal tu. Lepas tu Aidil dia ambil tisu, lepas tu dia lap kan. Memang betul minyak hitam. Mungkin lah dia ada tersentuh, tapi seingat dia memang tak ada pun dia sentuh mana-mana. Aidil ni tak apalah, dia senyum, malu lah kan sebab dia tengok kan sebab benda hitam tu kan. Tapi memang orang cakap kondo tu seram lah bang. Tiba-tiba perempuan tu cakap macam tu. Aidil tak tanya apa pun, disebut seram, kondo tu seram lah bang. Seram sangat, tapi adik pandang abang tadi lagi seram dia buatnya. Dia berseloroh je lah kat situ. Dia tak nak lah meneruskan untuk berfikir secara negatif. Tadi dia fikir secara negatif, rupanya minyak hitam. So dia tak nak dah fikir. Jadi dia tak nak melawak dengan terus bercerita pasal kondo berhantu tu. Lepas tu dia pun nak berlalu lah daripada kedai tu. Tapi perempuan owner kedai tu cakap kondo tu berhantu dan ramai yang tak sanggup kat situ bang. Dia jawab macam tu. Lagilah meremang si Aidil ni. Aidil sebenarnya dah lali dengan kata-kata macam tu. Dia dah tak endah kan. Kadang-kadang dia endah juga. Waktu dia pergi je, sebenarnya aku dah lama nak bagi tahu kau, tapi aku tengok kau ni jenis relax, jenis tenang, jadi aku malas lah terburu-buru. Lagi satu, aku tengok kau ni jenis yang berani. Sebenarnya jiran depan rumah kau ni roh-roh orang yang dah mati. Dulu ada satu keluarga dari Terengganu duduk dekat situ. Si ayahnya ni seorang yang mental, dah tetap kepala isteri dengan anak-anak dia, akhirnya membunuh diri sendiri atas sebab tak dapat mengawal akal fikiran dia dengan baik. Dia orang yang asalnya keluarga yang sangat bahagia, sehingga kan ayah dia ni kehabisan ubat dan bertindak di luar jangkaan. Seseorang telah membisikkan ke telinga Aidil tahu. Kedekang, bunyi tabung shilling Aidil tiba-tiba berterabur, jatuh tiba-tiba. Tak ada angin, tak ada ribut, jatuh berterabur. Aidil dia tersedar tau. Rupanya dia tertidur di siang hari. Dia tertidur masa tu, dan suara tu datang masa dia tengah tidur. Mengarut sungguhlah mimpi siang hari ni. Patutlah mak dia selalu cakap kalau dia bercerita pasal mimpi siang, semuanya mengarut. Akibat kepenatan teramat jadi Aidil ni tertidur. Itu sebab dia mimpi yang bukan-bukan. Aidil cepat-cepat dia pergi ke bilik air. Dia nak mandi, dia nak bersihkan diri dia. Dia nak bersihkan juga sekali minyak hitam yang ada dekat muka, dekat leher dia. Selesai mandi, Aidil sekali lagi dia dikejutkan dengan bunyi perabot dekat rumah sebelah. Tak habis-habis lagi ke jiran aku ni? Asyik main perabot aja. Aidil merungut sambil tu dia mengelap-ngelap badan dia. Dia terus pasang lampu dekat ruang tamu. Keesokan harinya, Aidil dia jumpa dengan otai dia cikgu lama kat situ. Ada pernah tak orang meninggal kat sini cikgu? Aidil tanya pada cikgu otai lama tu. Masa tu tengah ikat tali leher dekat kereta dia. Sambil-sambil dia tengok pada cermin kereta kan, diikatkan tali leher dia. Kadang-kadang aku pula rasa kau ni mistik punya orang. Tanya soalan macam ni pagi-pagi. Tak adalah, tak pernah ada orang meninggal lagi kat sini. Kucing, ayam, itik adalah yang mati kat sini. Jawab cikgu otai tu sambil berlalu pergi.
Aidil dia terus naik motor dia menuju ke tempat kerja. Rasa nak tergelak juga, dia mimpi yang mengarut macam ni. Aidil bercakap dalam hati sambil tu, masa dia menunggang motor tu kan, dia menunggang, dia sambil berfikir, tergelak jugalah dia. Lepas tu dia pergi dekat tempat kerja tu, dia jumpa dengan makcik kantin tau. Makcik kantin tu tanya tak nak ke cari partner untuk stay dekat rumah dia tu. Tapi dia cakap dia tak nak, sebab dia nak privacy dekat rumah tu kan. Itu pilihan dia lah kan. So makcik kantin tu ada nampak dia semalam dia ada pergi ke kedai bakso. Makcik kantin tu tanya pasal apa yang dia nampak. Jadi idea dia cakap kat bakso tu bukan bini orang ke, bukan isteri orang ke, anak dara ke. Jadi makcik kantin tu kata anak dara lagi. Masa tu lah dia dapat idea tau. Sebab makcik kantin tu cakap ayah kepada perempuan yang jual bakso tu orangnya memang orang yang tinggi ilmu agama, alim kan. Dia cakap macam tu lah. Jadi idea masa tu nak bertegas. Kali ni dia nak cari kebenaran tentang rumah jiran dia tu. Dia tak nak panjang-panjangkan cerita dah lepas ni. Dia tak nak duduk dalam keadaan sentiasa berfikir tanpa jawapan. Daripada akal situlah dia beranikan diri dia. Sebab point dia dekat situ, ayah kepada perempuan jual bakso tu orang yang tinggi ilmunya. Sedangkan Aidil ni dia rasakan diri dia pun ada ilmu dia yang tersendiri, yang dia boleh lawan pada situasi tu. Jadi Aidil tekad dia nak try masuk dalam rumah tu. Dia tak kira, aku nak try masuk dalam rumah depan aku tu. Aku kena cari juga kunci dekat pondok pengawal. Dia yakinkan diri dia, dia beranikan diri dia sambil dia ketuk meja dekat pen dekat meja, dah terbalik akak. Selepas dia selesai kerja, dia balik. Lepas tu dia terus je pergi kat pondok pengawal. Dia nak dapat kunci yang tersimpan dekat situ tau. Alif dia tak balik lagi daripada cuti. So dia pergi jumpa pada pengawal yang menggantikan Alif, pengawal daripada sekolah sebelah. Jadi Aidil ni dia tanya kepada kawan yang menggantikan Alif ni bila Alif nak balik. Kawan dia tu cakap belum lagi. Dia tak bagi tahu pula bila dia nak balik. Jawab kawan kepada Alif tu. Dia jawab dengan tenang je. Aidil dia terus ke meja sambil dia ketuk sebatang rokok buatan murah. Aidil dia terus buka laci sambil dia belik-belik, dia nak cari kunci dekat situ. Lepas tu pengawal yang ganti tu tanyalah, nak cari apa bang? Buku mastika ke? Pengawal tu bergurau kan. Lepas tu tak adalah zaman bila pula baca mastika. Nak mistik je ceritanya. Kunci rumah kosong letak kat mana ya? Dia tanya macam tu. Aidil tanya macam tu. Aku nak cari kemistikan ni. Jawab Aidil seolah-olah memberanikan diri dia. Kunci tak ada bang kat sini. Memang saya datang sini hanya meronda keselamatan je. Dan tak ada pula ditinggalkan kunci. Jawab Aman. Nama dia tu Aman. Sambil masa tu Aman tengah baca buku mastika. Aidil dia rasa hampa tau. Dia terus pergi, dia tinggalkan tempat tu. Sampai je dia dekat tingkat atas, dia merendur dekat pintu. Dekat depan rumah dia ni, rumah yang dikunci rapat. Memang always sentiasa kunci rapat. Dia tekad, dia nak ketuk juga pintu tu sekuat hati dia. Aidil dia terus ketuk. Ketuk. 5 kali jugalah dia ketukkan rumah tu. Lepas tu dia terus masuk ke rumah dia. Dia bukan stay duduk kat situ lepas ketuk. Aidil dia nak tengok apa reaksi orang dekat depan rumah dia ni. Mana nak tahu orang tu buka ke kan. Keesokan dia nak kerja tu, dia rasa macam dia demam kan. Dia minta cuti. So dia rasa dedor-dedor menggeletar. Dia hantar mesej. Aidil hantar mesej dekat pihak pentadbir untuk ambil tindakan lah, untuk bagi cuti dekat dia. Aidil demam ni seolah-olah dalam kesejukan yang amat tau. Hanya masa tu dia selimut dengan totor. Lepas tu dia pakai baju sejuk pun dia stay rasa sejuk. Dia cuba untuk panaskan badan dia punya dah, dia rasa sejuk lain macam lah. Tiba-tiba pula demam macam tu kan. Dia kata susahnya duduk dekat tingkat 5 ni sorang-sorang. Nak turun tangga pun dia malas. Orang pun tak tahu kalau dia tu mati dekat situ. Rintih hati Aidil sambil tu dia sapu ubat panas kat badan dia. Masa tu kan dia dengar tau geselan meja dekat lantai, nyaring dekat sebelah, seolah-olah macam menghormati dia yang sedang sakit. Bunyi dia tak ada lah susuk-susuk kuat, tapi slow je. Lepas tu bau-bau makanan macam biasa lah, macam biasa hari-hari macam tu. Tapi Aidil dia tak endah dah. Dia tak larat lah nak layankan untuk berseloroh lagi dengan keadaan dia demam.
pelik sungguh lah, nak kata kena hujan tak, salah makan pun tak, kenapa pula tiba-tiba dia demam, rintih Aidil. Kalaulah aku dah kahwin, ada juga orang boleh sapukan minyak, malaslah call mak dia, takut mak dia pula risau. Harap-harap tak ada apalah yang berlaku kepada Aidil. Masa tu dia mulalah merintih dan merintih. Lepas tu Aman dia hantar dia ke hospital untuk dapatkan rawatan susulan. Kenapa ni Encik sampai bawa selimut datang ke hospital? Bawa selimut. Tanya doktor dekat situ, kat hospital tu. Saja je doktor, bosan dah tidur kat rumah, rasa nak tidur kat sini pula. Boleh dia jawab kat doktor macam tu. Selamba je Aidil dia jawab. Dalam masa sama dia geram lah. Tak apa, saya check je suhu badan awak ni. Bila doktor check, dia okey je. Dia bukan kategori demam. Dia ni seolah-olah macam terkejutkan sesuatu. Hairan kan? Suhu tu tak menunjukkan dia demam. Macam tu lah. Jadi Aidil sendiri rasa mungkinlah kau banyak sangat perkara yang dia lalui sampai badan dia tu dah bagi refleks macam tu tau. Aman, kau tolong ambilkan ubat aku tak larat. Nanti dalam kereta jangan pasang aircon aku sejuk sangat. Aidil dia pesan kat situ dekat Aman tu macam tu. Lepas tu Aman macam biasalah dia suka baca buku Mastika. Okey, settle bos. Tapi kan saya rasa abang ni macam kena sampuk dengan hantu macam tu. Lain macam juga saya tengok abang ni. Jom saya bawakan jumpa seseorang imam dekat kampung yang dia boleh bantu lah, yang dia kenal kan. Nasihat Aman, masa tu Aman dia turunkan handbrake kereta. Lepas tu dia bawa balik dah si Aidil ni. Hantar aku balik dululah, lagi 3 hari macam tak sihat, kau bawalah aku ke mana pun aku tak kisah, okey? Aidil dia bagi tahu Aman seolah dia tak percaya dengan kata-kata Aiman tu, sebab Aiman tu sukakan perkara-perkara yang pelik-pelik, cerita-cerita mistik kan. Gedegang bunyi pintu dihempas. Siapa pula lah duduk atas tu bang? Jawab Aiman, dia papa Aidil dekat tangga. Aidil dia terdiam, dia malas nak layan lah dalam keadaan dia penat macam tu. Memang selalu pintu tu dudung kadang gedegang macam tu. Aman dia hantar Aidil sampai ke ruang bilik. Lepas tu ke dapur, dia nak ambil bekalan air masak, dia nak letakkan dekat dengan Aidil, memudahkan Aidil kan. Apa-apa abang call saya. Risau juga tengok keadaan abang ni duduk seorang. Kahwin-kahwinlah cepat bang, kata Aman sambil meninggalkan Aidil macam tu. 9 minit selepas tu ada bunyi tau, notification. Abang ada mesej untuk abang, abang ada mesej untuk abang. Bunyi satu SMS dekat telefon Aidil. Bang, masa saya turun dari rumah abang tadi, bulu roma saya menegak je bang. Sampai je tingkat bawah, lepas tu dia terasa satu hembusan kat muka dia bang. Bunyi mesej abang kepada Aidil macam tu lah. Aidil dia makin takut lah. Lepas tu dia balaslah perkataan yang menyedapkan hati, macam menidakkan perkara tu kan. Kau tak payahlah nak mistik-mistikkan sangat, wahai Aman pencipta buku Mastika. Aidil balas macam tu dengan keadaan yang terketa-keta. Dalam keadaan macam tu, dia dah tak rasakan dia nak bercerita dengan siapa-siapa dah. Tak ada mood tau. Cuba kau ingat, kau buat apa benda yang menjengkelkan. Tanya orang lama dekat situ yang datang melawat Aidil bersama dengan anak lelaki dia. Cikgu hotel lama kat situ kan. Saya mana ada buat apa-apa pun cikgu. Aidil ditegaskan sambil dia tegur air masak. Dia rasakan memang dia tak buat apa-apa. Lepas tu cikgu lama tu dia bangun, dia berjalan kat ruang tamu sambil dia belikkan kawasan tingkap. Lepas tu Aidil dia cuma perhatikan dia dari hujung mata dia sebab dia tak larat nak bangun. Kau berapa lama tak buang benda ni? Kedengaran masa tu suara tegas dari ruang tamu tau. Aidil dia terbangun juga. Sambil tu dia rasa macam seram, macam risau akan sesuatu tau. Benda apa cikgu? Tanya Aidil dengan nada yang lemah. Terpaksa juga dia bangunkan diri dia. Jadi cikgu tu merenung dekat wajah dia sambil jeling dengan muka yang bengis. Lepas tu muka tu macam korang bayangkanlah, muka cikgu disiplin yang tengah pandangkan student dia buat kesalahan. Macam tu lah muka cikgu otai tu. Inilah habuk rokok kau ni. Kau nak letak dalam muzium ke banyak ni? Dia tunjukkan barang yang menjadi keseraman Aidil tadi. Sebenarnya guru otai tu dia nak marahkan benda lain, tapi dia ubah tau. Alah, ingatkan apa tadi? Tempat letak rokok je pun. Nanti saya buang lah bang, jawab Aidil. Semakin lama semakin malas saja nak melayan. Otai dia tu yang sentiasa berkias tau. Dah dekat 4 hari kau demam ni. Aman nak bawa kau pergi jumpa imam kampung dia, kau tak nak. Kenapa? Cikgu otai tu tanya lagi. Seolah-olah macam polis nak tanya macam-macam kan. Bukan tak nak pergilah cikgu. Saya tak larat. Cikgu nampak tak saya tak larat? Jadi dia pun macam dah kena dipapah macam tu. Dia tak nak menyusahkan kepada Aiman tau. Jadi dia jawab gentle lah. Jawab tu serang kan.
Kau tu lah berani tu bagus dah, cekal tu bagus dah. Tapi kau kena ingat, makhluk Allah ni bukan kita je. Ada baik, ada jahat, ada baik, ada nakal. Kau kena ingat tu. Pergi dulu jumpa imam tu sebab kau kata tak ada buat benda-benda tak baik. Cikgu tu mula mengarah pada Aidil sambil diberedar tau. Aiman dia papahkan Aidil. Lepas tu dia mendadakan badan dia lah. Seolah-olah macam seseorang yang kuat lah. Dia nak tahankan si Aidil kan. Aidil lemah. Aku terima kasih banyak-banyak kat kau, Aiman. Walaupun kau keding tapi hati kau tabah papahkan dia kan. Aidil, dia berterima kasih kepada Aiman. Tanggungjawab saya bang, bertugas kat sini menolong apa yang patut. Aiman dia balas, sambil tu dia pegang eratlah pinggang si Aidil. Lepas tu bila Aidil tu dengan Aiman tu tiba dekat rumah imam yang dikatakan boleh bantu Aidil tu, dia seolah-olah disuntik dengan satu tenaga yang baik tau. Aidil muda jadi larat bila masuk kat dalam rumah imam tu tanpa dipapah dekat Aiman. Tapi keadaan dia sejuk sama juga. Imam keluar dengan muka yang bengis buatkan Aidil ni rasa macam takut-takut lah nak berkata-kata kan. Apa hal kamu ni datang berselimut dengan segala bagai datang rumah aku ni? Soal imam tu dengan nada yang lembut tapi tegas. Tak tahulah imam, dah 4 hari badan saya kesejukan, lenguh-lenguh tapi doktor kata saya tak demam. Jawab Aidil sambil dia pelukkan tubuh dia gigi-gigi. Setelah dia menyoal beberapa perkara mengenai Aidil ni, akhirnya imam tu ambil secawan air untuk dibacakan doa. Doa orang kata rukiahkan air tu. Nah, minum air ni bagi bertenaga sikit. Imam suruh Aidil minum air yang dah dirukiahkannya tu. Sewaktu Aidil minum air tu, imam dia mula bercakap tau. Dia mula terangkan sesuatu mengenai sejarah dan tempat kediaman Aidil tu. Menurut imam, dulunya dia bersama dengan penduduk kampung antara orang yang penting untuk memindahkan perkampungan bunian dekat tapak rumah sewa tu. Dulu dia orang tak boleh nak tebang pokok kat situ sebab situ perkampungan bunian. Kau tahu tak? Imam terus menerangkan pada Aidil. Ada kena-mengena ke dengan demam saya ni, imam? Tanya Aidil. Bagilah aku habiskan cerita dulu. Imam marah pada Aidil. Dia orang dah berkampung kat situ sekian lama, tiba-tiba ada orang nak buat pembinaan. Kau marah tak kalau orang nak langgar kampung kau? Soal imam kepada Aidil yang sambil menunduk. Aku dengan kawan aku terpaksa berunding dengan penghulu bunian tu demi menjayakan projek pembinaan kediaman tu. Kau rasa berapa lama tempoh aku berunding? Soal imam kepada Aidil. 2 hari? Jawab Aidil yang ingin jawapan. Kalau 2 hari, hebatlah. Dekat 3 bulan. Kau tahu tak, aku berunding. Tegas imam tu menerangkan jawapan yang sebenar. 3 bulan. Akhir sekali penghulunya bersetuju dengan syarat untuk tinggal di sebelah tapak pembinaan tanpa diganggu lagi. Terang imam jelas kepada Aidil. Oh, patutlah ada hutan siap berpagar dan tak ada orang masuk, kata Aidil dalam hati. Tapi dalam banyak-banyak rumah yang akan dibina, penghulu bunian tu minta untuk menumpang sebiji rumah dalam satu masa. Jika ianya kosong disebabkan keluarga penghulu tu terlalu ramai dan anak-anak gadis dia memang ramai. Aidil dia terkagum dengan cerita imam dan dia mempercayai sebab setidaknya kemusykilan diri dia tu dapat dijawab oleh imam tu. Kita ni boleh nampak atau dengar tak alam dia imam? Soal Aidil, dia nak kepastian. Boleh ke nampak? Boleh ke dengar? Boleh kalau kamu bertuah. Silap-silap kahwin dengan bunian, untunglah kamu. Imam terangkan sambil berseloroh je. Setelah mendengar cerita tu, Aidil dia minta diri, dia nak balik. Tapi Aidil dia masih rasa lemah-lemah, dia masih rasa macam demam-demam, dia rasa sejuk-sejuk. Aku hanya boleh tolong mampu setakat ni saja. Dan aku tak boleh buat apa yang sebabkan kau demam ni. Aku rasakan kau ni dimarahi keluarga bunian tu. Aku minta maaf. Dah 20 tahun lebih aku tak tahu lagi pasal bunian tu. Kalau betul lah kau jadi macam ni, kau kena jumpa sendiri penghulu bunian tu untuk berunding melalui orang tengah. Terang imam tu kepada Aidil. Itulah nasihat imam tu kepada Aidil. Macam mana ni imam? Saya tak berani. Macam mana saya nak tahu siapa orang tengah selain imam? Soal Aidil, ketakutan dan makin kesejukan. Kau berserah je lah dan buat je apa yang terbaik, kata imam.
Settle semua. Sampai je dekat rumah, Aidil berehat dan dia terpaksa dia ambil cuti tambahan. Orang dekat sekeliling semua dia tak tahu sangat pasal dia sakit, pasal kehidupan dia masing-masing memang dengan perihal masing-masing. So memang yang tahu cuma Aiman, cuma kawan dia Alif. Kalau macam tu kata Imam, kau bersabarlah, nanti adalah jalan penyelesaian. Hati Aidil ni dia terdetik tau, sekejap. Sebab hampir 4 hari dah tak ada bunyi apa yang meragukan. Seolah-olah jiran-jiran itu memahami dia tak sihat. So memang tak ganggu dengan sebarang bunyi. Dia boleh berehat. Kalau betul lah orang depan rumah ni bunyian, dan kalau betul lah dia ada marah pada aku, macam mana aku nak hadapi? Bunyi apa pun tak ada dah sekarang. Merajuk ke apa ni? Macam tu. Lepas tu kan, tak sure lah bila, tapi Alif dia telefon pada Aidil. Dia bagi salam, Assalamualaikum, dengan cerita demam, badan sejuk-sejuk. Tanya Alif kepada Aidil, amboi, kau senyap balik kampung, ada urusan apa? Lama sungguh balik. Aidil dia balas macam tu lah, nanti petang sikit aku datang rumah kau, jawab Alif. Dan Alif terus letak telefon. Selesai bercakap, bunyi gesiran meja kerusi berbunyi semula. Dia pula dah dekat rumah sebelah, seolah-olah macam menyambut kepulangan Alif. Pelik kan? Aidil dia semakin bingung tau. Dia mulalah berfikir yang bukan-bukan pasal Alif ni. Saya sebut pasal Alif, dia bunyi tu bunyi ni apa semua kan. Makin pening aku kalau melayan fikiran ni. Dengus hati Aidil sambil dia terus berselimut juga. 3 jam menunggu, Alif ketuk pintu rumah Aidil dan dia bagi salam, Assalamualaikum Aidil. Lepas tu Aidil segera bangun, dia buka pintu. Masa tu lah dia rasa macam ada someone masuk, ada angin masuk menerpa kat muka dia, menjadikan dia macam rasa terkejut, terkejut. Amboi ke Alif baru beli minyak wangi dari utara kah? Kata Aidil sambil dia bersalaman. Aku masa-masa macam ni kau kata aku wangi. Dah kau pergilah duduk, aku nak ambil segelas air jap kat dapur, boleh? Jadi Aidil dia anggap setuju, boleh kan? Lepas tu rumah Aidil dia jadi lain seperti hari biasa. Sebab bau wangi yang sesekali masuk menerjah ke hidung Aidil tu, Aidil pun agak sesema. Jadi dia hidup tersumbat, dia ada bau macam tu. Dia sepelik lah kan. Kita ni kalau bersikap kurang ajar dengan binatang pun diorang tak suka. Dengan manusia lagilah tak suka. Senang cerita, setiap makhluk tak suka kalau orang bersikap kurang ajar. Betul tak? Alif disoal kepada Aidil sambil dia tegur air masak bergelas besar. Dalam maksud tu korang, apa maksud kau ni Alif? Aku puji kau wangi pun kau cakap aku kurang ajar ke? Aku bukan perli tapi memang bau wangi lah. Aidil merungut. Siapa bagi tahu kau aku demam? Aman ke? Aidil dia menyoal kepada Alif. Tok penghulu bagi tahu aku. Alif membalas sambil dia pejamkan mata seolah-olah baca sesuatu kan. Aidil dia mula rasa meremang dengan kata-kata Alif sebab teringatkan dengan kata-kata Imam. Dia suruh dia memohon maaf kepada Tok Penghulu Bunian tu jika benar Aidil dimarahi oleh penghulu bunian tau. Aidil dia pura-pura untuk senyap dan dia tak tahu menahu akan sesuatu, tak tahu apa yang Imam tu bagi tahu. Tok Penghulu sini siapa Alif? Bukan ke Tok Penghulu sini cikgu lama tu ke? Aidil disoal kepada Alif. Alif hanya berdiam dan mata dia tenang seolah-olah sedang menenangkan diri dia untuk terjun ke satu lembah yang curam. Macam itulah keadaan dia. Kau antara yang beruntung sebab dapat merasakan semua ni, jawab Alif dengan nada tenang dan terus dipejamkan mata dia. Macam ni lah, kau sebenarnya antara golongan orang yang bertuah untuk mendengar kehidupan bunian. Cuma kau tak dapat lihat saja. Aku pasti kau nampak silap-silap kau nak hidup sekali dekat sana. Aku pasti jika kau nampak silap-silap kau sekali nak hidup kat sana. Di sana jauh lebih indah dan jauh lebih canggih dari kehidupan kita. Alif diterangkan kepada Aidil macam tu. Jadinya kau ni siapa Alif? Aidil menyoal Alif tanpa ragu-ragu dengan apa yang dirasakan sebelum ni. Aku manusia biasa. Cuma aku istimewa untuk pergi ke alam bunian dan aku salah seorang anak angkat penghulunya. Aku baru je pergi ke alam sana untuk menghadiri majlis kunduri cukur jambul cucunya. Aku pergi 3 hari je ke sana. Jawab Alif bersahaja. Aku cakap kau kurang ajar tu bukan apa. Baru ni kau ketuk pintu sebelah ni. Kuat-kuat kan? Kau tahu tak masa tu kenduri cukur jambul cucu dia dan bila kau ketuk sekuat hati, kau telah membuatkan cucu dia menangis. Dan penghulunya tu dah marah. Dan penghulunya dah beri kau akibatnya. Alif menerangkan dengan nada yang seakan marah. Tegas, marah macam tu. Aku
Aku minta maaf Alif. Aku buat tu bukan apa, sebab aku cuma nak tengok reaksi keadaan yang aku alami semua ni. Aku tak tahu apa-apa pun Alif. Memang aku seorang yang okey dan tak kisah, tapi aku tak tahu apa-apa. Balas Aidil dalam keadaan sayu. Ya, aku tahu. Dan penghulu pun dah maafkan kau. Cuma dia tak nak kau berjumpa dengan dia dan hanya mewakilkan aku untuk menghembuskan air ke muka kau. Boleh aku mulakan? Aidil anggukkan kepala dia, tanda setuju. Alif, dia ambil air dan dihembuskan ke muka Aidil dengan mulut dia. Aidil, dia menguap seolah-olah macam baru bangun daripada tidur. Seolah-olah dia baru tersedar, dia mimpi yang panjang tau. Dan keadaan dia mula menjadi segar. Aku bukan tak nak bagi tahu apa-apa kat kau. Sebab aku dah tahu kau juga beruntung sebab dapat mendengar sesuatu dari alam sana. Dan aku yakin kau okey dan tak mungkin membuat sesuatu tanpa sebab. Jadi aku percayakan kau. Cuma aku harap kau kena faham, aku bukanlah sesiapa. Cuma aku juga bertuah seperti kau. Dan aku cuma boleh ke alam sana. Alif menerangkan sambil menepuk bahu Aidil. Aidil dia terdiam. Dia agak tergetar. Cuma aku harap kau tak adalah menyebarkan cerita ni pada sesiapa pun. Sebab aku yakin tak ada sesiapa pun akan percaya. Dan hanya orang tertentu sahaja, terang Alif. Tak apalah Alif, aku mohon maaf lah ya. Aku minta maaf sekali lagi. Aku minta aku tak nak dengar benda-benda ni lagi. Sebab aku keseraman. Sebab tak nampak apa yang berlaku. Aidil balas kepada kenyataan Alif. InsyaAllah lepas ni tak ada apa-apalah. Cuma kalau ada bunyi pun sikit-sikit je. Aku dah bincang semuanya. Jawab Alif, dia cuba untuk menenangkan Aidil. Alif, kau tahu tak? Aku pernah dapat satu SMS misteri. Aidil dia tanyakan pada Alif. Kan aku dah cakap, alam diorang lagi canggih dari kita. Kereta diorang semua dah terbang, kau tahu? Alif diterangkan dengan Aidil, Aidil akur. Hati Aidil ni nak tahu, nak melihat alam mereka. Tapi dia takut. Jadi dia tekad, dia nak kekal macam biasa je. Jadinya kat sini, Aidil Cikgu Otai nama dirahsiakan. Jadinya kat sini, Cikgu Otai dan Liza lah yang beruntung untuk tahu semua ni. Aidil tanyakan tentang mereka. Sebab masa tu keadaan Aidil dah kembali segar. Liza, Cikgu Otai tu. Alif menyoal Aidil dengan muka yang pelik tau. Yelah, dia orang lah. Aidil balaslah kepada Aidil. Kau pergi ambil wuduk dulu. Boleh tak? Kita baca Yasin dulu, nanti kita sembang. Alif dia suruh Aidil ni dengan kadar segera pergi ambil wuduk, baca Yasin, buat apa yang patut. Selesai semuanya, Alif suruh Aidil berselawat dan dia bacakan sedikit doa. Aku harap kau tenang dan kau kuatkan semangat kau sebab kau memang beruntung. Minta maaf kalau apa-apa terjadi lepas ni kat kau ya. Alif dia cuba tenangkan Aidil. Liza dan Otai lama yang kau maksudkan tu semuanya tak wujud dekat sini. Diorang dah lama pindah. Otai lama tu dah lama meninggal dunia. Setahu aku selepas dia pindah dan pulang ke kampung dia, dia memang dah meninggal dunia. Minta maaf, aku tak nak bagi tahu dia berasal dari mana. Jawab Alif sambil dia pegang bahu Aidil. Liza pula tanya Aidil. Liza yang kau maksudkan tu pun sama. Dah 2 tahun dia dah tak ada kat sini. Dia hanya menumpang tinggal kat sini. Dia kerja swasta. 2 tahun lepas dia tinggalkan tempat ni dan rumah di bawah ni pun kosong. Alif diterangkan sambil dia pegang lagi bahu Aidil. Aidil tergamam dan dikuatkan hati dia untuk terus bertahan tau. Aidil mula memikirkan tentang apa yang dilalui selama ni dan apa yang membuatkan dia ketakutan. Dia pernah keluar makan dengan Liza. Aidil cuba. Dia semak di call log di mana Liza pernah menelpon dia. Ternyata hilang sama sekali. Memang tak ada dalam list. Kau sangat beruntung. Sabarlah dan aku harap kau lalui seperti biasa. Kalau kau nak pindah dari sini pun aku faham. Aku harap kau tak lagi mencari jawapan di mana-mana sebab aku risau ianya terus menghantui kau. Nasihat Alif kepada Aidil. Aku nak minta satu je dari kau. Boleh tak Alif? Aidil dia tanyakan kepada Alif dalam keadaan merayu. Boleh, jawab Alif. Boleh tak aku nak tengok suasana rumah depan ni, rumah Liza dan rumah Cikgu Hotel lama tu, boleh tak? Aidil dia menyoal dengan agak seram.
Setelah Alif menunjukkan ketiga-tiga rumah tu, semua rumah tu kosong dan hanya rumah dekat hadapan rumah Aidil je kemas rapi, seolah-olah macam didiami oleh orang tau. Tapi yang membuatkan Aidil ni demam selama 3 hari, rumah Liza dan Otai yang ditunjukkan Alif sangat usang dan memang dah ditutup untuk dimasuki atau dihuni oleh sesiapa. Sejak pada hari tu Aidil dia ambil keputusan positif untuk dia jadikan kenangan dan pengalaman hidup dia. Keputusan yang dia ambil demi kehidupan dia. Dia yang akhirnya seterusnya Aidil dia cuba menenangkan diri dia dan dia berdoa agar dia ni mendapat kehidupan yang lebih sempurna. Aidil rela untuk tidak terpilih sebagai yang bertuah. Biarlah dia ni hidup dengan kehidupan nyata dia secara normal. Aidil dia berterima kasih kepada Alif sebab banyak memberi nasihat kepada dia untuk menjalani hidup seperti biasa tanpa mengingatkan kepada apa yang dah berlaku, untuk mengelakkan daripada perkara tersebut terus menghantui diri Aidil. Mungkin apa yang dilalui oleh Aidil ni tak masuk akal, tapi jangan terkejut kalau salah seorang daripada korang juga pernah lalui dan akan lalui pengalaman seperti ini. Sekian saja untuk kisah yang panjang ni akak ceritakan kepada korang. Kita ambillah iktibar daripada situasi yang berlaku kat situ, di mana kehidupan kita ni bukan diri kita sahaja yang nyata untuk berada di bumi Allah ni. Malah kita ada kehidupan lain yang mungkin kita perlu hormati supaya masing-masing selesa dengan kehidupan masing-masing. InsyaAllah setiap kelebihan tu ada hikmahnya dan setiap kekurangan pun ada hikmahnya. InsyaAllah semoga dipermudahkan untuk kita semua melalui perjalanan hidup kita di masa akan datang. Semoga kita semua dipermudahkan untuk kehidupan kita di masa akan datang. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Sekian sahaja story yang panjang lebar daripada akak. Apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai teladan, dan apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Akak tegaskan dekat sini, perkara yang tak elok jangan ikut. Terima kasih akak ucapkan kepada korang semua kerana sudi untuk dengar sampai habis walaupun panjang. Akak juga nak minta jasa baik korang untuk like, share dan subscribe jika korang berminat untuk mendengar dan terus mendengar cerita-cerita dari akak. Bye. Assalamualaikum. Salam Syawal. Bye. Terima kasih.